Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al Hijrah 4 Februari bersama saya Fazidah Mustafa. Berikut tajuk utama malam ini. Kekurangan bekalan telur ayam makin kritikal di Kelantan. Juga pelajar IPTS hilang selepas daki bukit seorang diri. Seorang lelaki warga India bertindak membunuh dan menanam mayat suami kepada teman wanitanya kerana bimbang hubungan sulit terbongkar. Kejadian dipercayai berlaku di belakang sebuah rumah banglo yang dijadikan pusat penjagaan warga emas di Subang Jaya pada Mei 2022. Ketua Polis Daerah Subang Jaya ACP Wan Azlan Wan Mamat berkata, pihaknya telah menahan dan menyoal siasat suspek berusia 30 tahun selepas menerima laporan daripada rakan mangsa pada 2 Februari lalu. Katanya, lelaki tersebut mengaku telah membunuh mangsa berusia 25 tahun dengan mengelar lehernya menggunakan pisau sehingga mati sebelum menanamnya di lokasi kejadian. Suspek juga telah dibawa polis ke lokasi kejadian untuk menunjukkan tempat mangsa ditanam. Menurutnya, polis dari IPD Subang Jaya bersama pasukan forensik telah menemui sebuah bungkusan plastik yang dipercayai digunakan untuk membalut tubuh mangsa. Isteri mangsa dan kekasihnya yang juga warga India serta 2 wanita tempatan dan seorang wanita warga Indonesia berusia antara 25 hingga 35 tahun yang bekerja di pusat jagaan orang tua berkenaan telah ditahan bagi membantu siasatan. Wan Azlan berkata semakan mendapati kedua-dua suspek warga India tidak mempunyai pasport dan kesemua suspek yang ditahan tidak mempunyai rekod jenayah. Motif pembunuhan dipercayai disebabkan hubungan sulit antara suspek dengan isteri mangsa. Menurutnya, Suruhanjaya Tinggi India ada membuat laporan polis mangsa hilang pada Mei tahun lalu selepas menerima aduan daripada ahli keluarganya di India yang memaklumkan lelaki itu tidak dapat dihubungi. Kesemua mereka ditahan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh yang meruntukkan hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan jenayah di daerah Subang Jaya boleh menghubungi Pusat Kawalan Daerah Subang Jaya di talian 03 786 27100 untuk tindakan lanjut. Seorang pelajar Institusi Pengajian Tinggi Swasta IPTS dilaporkan hilang selepas dipercayai mendaki bukit seorang diri di Pulau Mawar, Mersing Rabu lepas. Laporan mengenai kehilangan Muhammad Akmal Hakimi Ishak 20 tahun dibuat bapanya di Balai Polis Keluang awal pagi semalam selepas pemuda itu tidak pulang ke rumahnya di Keluang sejak Rabu lepas. Ketua Polis Daerah Mersing, Superintenden Abdul Razak Abdullah Sani berkata, polis menerima laporan mengenai penemuan motosikal dipercayai milik mangsa dalam keadaan baik dan tidak berkunci di kawasan berhampiran Pulau Mawar kira-kira 11.30 pagi semalam. Menurutnya, berdasarkan penemuan itu, operasi mencari dan menyelamat SAR dilancarkan bermula pukul 5 petang semalam melibatkan 22 pegawai dan anggota dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Mersing, Balai Bomba dan Penyelamat Endau serta Angkatan Pertahanan Awam Malaysia EPM Mersing. Abdul Razak berkata operasi peringkat awal melibatkan pencarian di kawasan hutan dan pesisiran pantai. Bagaimanapun operasi itu dihentikan pada 7 malam semalam atas faktor keselamatan berikutan keadaan gelap dan hujan. Beliau berkata operasi disambung semula pada jam 8 pagi tadi dengan pencarian di darat dan perairan di sekitar pulau itu. Bekalan telur ayam di Kelantan masih meruncing dan belum stabil apabila bahan mentah itu semakin sukar diperoleh di pasaran. Tinjauan kru Berita Al Hijrah di Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Tunjung mendapati telur ayam bagi grade A, B dan C di beberapa kedai terputus kerana pemborong tidak dapat menghantar bekalan dengan alasan tidak mempunyai stok. Tinjauan di sesetengah kedai yang mempunyai stok telur pula mendapati ia dijual dengan harga yang agak tinggi iaitu RM16.50 bagi grade A, RM15.50 bagi grade B dan grade C pula RM14.50.
Peniaga kedai runcit dan borong Ahmad Yusran Yusof, 31 tahun berkata, bekalan telur ayam sukar diperoleh sejak akhir tahun lalu dan stoknya pula begitu terhad sehingga dia terpaksa mencatu bekalan yang dijual bagi memastikan lebih ramai pelanggannya dapat membeli telur. Katanya sebelum ini dia mengambil bekalan telur daripada pemborong di sekitar bandar ini, namun kini sukar untuk mendapat bekalan telur ayam grade A, B dan C. Sejak awal bulan ini, dia mengambil bekalan telur daripada Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA dan hanya diberikan stok sekitar 100 papan seminggu berbanding keperluan kedainya yang memerlukan lebih 300 papan seminggu untuk menampung keperluan pelanggan. Oh, dulu ni telur mudah. Pemborong apa mata. Lah ni mana jadi payuh tu. Lah ni terpaksa ambil telur dengan Fama apa. Lagi? Kalau nak ambil dengan Fama tu ada sama kok? Kalau nak ambil dengan Fama pun bukan ada sama. Kalau 2-3 minggu sekali boleh ambil. Tu pun bagi sikit-sikit sore lah. Harga dia mana? Harga pun sekali atas, 2 kali atas tu beza semua, naik semua tu. Sementara itu, peniaga roti Zuki Zakaria, 48 tahun berkata, sebagai pembuat roti dan pastry, dia memerlukan kira-kira 3 papan telur sehari. Namun ia sukar untuk mendapatkan bekalan pada masa ini sehingga menyebabkan dia terpaksa mencari di kedai-kedai runcit dan pasaraya sekitar Bandar Kota Baru setiap hari. Dia yang sudah 12 tahun mengusahakan kedai roti berkata, masalah kekurangan bekalan telur dalam pasaran sehingga lebih 6 bulan ini merupakan kali pertama dihadapinya sejak memulakan perniagaannya itu. Lo ni isu telur ni susah lo ni. Saya pergi cari telur jajak kedai-kedai nak boleh sari tu seksa dah. Lo ni. Lama mana dah masak? Telur ni kakak 2-3 bulan 4 bulan ni susah telur. Oh, lama kau payah. Orang lama hok payah telur. Bak kita guna banyak sehari. 2-3 sehari telur. Paksa ni cari pasar raya mana kedai-kedai runcit asal ada telur kita. Lepas tu kena jajak lah dia tak boleh beli banyak. Tak ada banyak beli so. Kalau boleh 2 tu muja. Minta biar bekal tu ada lah. Macam dulu ke bekal tak mutu ke mudah je ke. Macam ni kalau pergi market pun kalau ada pun Omega ke mahal. Kira kalau macam rakyat-rakyat biasa ni tak mampulah kalau Omega ke. Kalau macam telur hok biasa-biasa ni okeylah. Susah sangat. Memang payah bekal telur memang payah. Lagi kalau orang je ni buat kek ke dia nak grade A ke apa ke. Tu lagi payah. Mereka berharap masalah kekurangan bekalan telur ayam dalam pasaran yang berlarutan dari tahun lepas ini diselesaikan segera oleh pihak berwajib memandangkan telur adalah salah satu keperluan harian rakyat negara ini. Malaysia dan Sweden bersetuju meneruskan usaha bersama bagi memerangi Islamofobia dan apa jua bentuk diskriminasi lain selain meneroka pelbagai cara untuk saling bekerjasama secara toleransi, aman dan damai. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar berkata perkara itu antara yang dipersetujui dalam pertemuannya dengan Duta Sweden ke Malaysia, Dr. Joachim Baristrom, pada Jumaat susulan insiden membakar naskah Al-Quran di Sweden baru-baru ini. Katanya dalam pertemuan itu, beliau juga mengulangi kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa Malaysia mengutuk dan mengecam perbuatan berkenaan selain menggesa kerajaan Sweden untuk mengambil langkah serta tindakan sewajarnya terhadap pelaku perbuatan keji itu. Beliau berkata tindakan itu penting bagi memastikan perkara seumpamanya tidak berulang, memandangkan kebebasan bersuara bukan bermakna kebebasan untuk menghina prinsip dan kehormatan sesebuah agama. Duta Sweden pula mengulangi pendirian berkenaan kedudukan kerajaan Sweden berhubung provokasi Islamofobia ini dan perbuatan membakar kitab suci Al-Quran merupakan satu tindakan keterlaluan dan tidak menghormati agama. Baristrom juga memaklumkan kerajaan Sweden akan meningkatkan usaha membendung Islamofobia, perkauman dan diskriminasi melalui pelbagai dasar dan inisiatif dalam mengukuhkan demokrasi. Kerajaan Sweden juga akan berganding bahu di dalam negara dan peringkat antarabangsa untuk menganjurkan dialog antaragama serta keamanan pelbagai kaum.
Datuk Dr. Muhammad Naim berkata, Perlembagaan Kerajaan Sweden juga melindungi hak kebebasan beragama dan kedua-duanya adalah perkara asas dalam demokrasi. 21 Januari lepas, pemimpin Parti Pelampau Kanan Denmark, Stram Kurs, Rasmus Paludan, dibenarkan membakar Al-Quran di luar kedutaan Turki di Stockholm. Tindakan biadab itu membangkitkan kemarahan umat Islam di seluruh dunia. Selepas ini, demi ibu, anak berhenti kerja. Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia, PRESMA, menyambut baik saranan kerajaan untuk menyediakan menu rahmah kepada golongan memerlukan. Presidennya, Datuk Jawahar Ali Taib Han, berkata dorongan untuk mengikuti program menu rahmah ini juga adalah kerana simpati dengan tekanan kos sara hidup yang semakin tinggi yang perlu dihadapi masyarakat, khususnya golongan B40. Kami telah menyahut seruan tersebut. Saya selaku Presiden PRESMA yang memiliki lebih kurang 10,000 restoran di seluruh Malaysia telah memohon jasa baik ahli-ahli yang mana ingin bersama-sama dalam program ini. Dan program ini kita perlu faham tiada paksaan atau desakan untuk turut serta, tapi adalah di atas keikhlasan para pengusaha sendiri yang mana dengan sukarelanya ingin bersama-sama kita mengalu-alukanlah. Beliau yang juga pemilik rangkaian restoran Ali Maju berkata kesemua 15 rangkaian restorannya di Lembah Kelang termasuk Putrajaya telah menawarkan menu rahmah pada harga RM5 sejak Selasa lalu. Dua menu disediakan iaitu nasi putih bersama ayam dan sayur, nasi putih bersama ikan dan sayur serta percuma air. Harga asal kedua-dua menu tersebut adalah antara RM9 hingga RM9.50 dengan menggunakan konsep amal jariah dan menyumbang. Program menu rahmah yang disediakan ini adalah untuk semua termasuk warga asing. Menurutnya, biarpun keuntungan kecil tapi ia memberikan impak besar kepada tarikan pelanggan. Menurut Datuk Jawahar, bagi peringkat awal, menu rahmah akan disediakan dalam tempoh 3 bulan dan dipertimbangkan untuk diteruskan sekiranya mendapat sambutan. Dalam pada itu, pelanggan yang ditemui berpuas hati dengan harga menu rahmah yang disediakan. Bagi pendapat saya lah kan, menu rahmah ni memang baguslah. Satunya, dia ada dekat dalam bajet masyarakat kita. Dan yang kedua, sesebuah kedai tu dia boleh promosi makanan daripada harga murah. Okey, dan yang ketiga, bila menu rahmah ni portion yang sama tapi harga yang berlainan kan. Jadi satu family tu dia boleh ambil 1-2 menu dan boleh makan ramai-ramai. Pada pandangan saya, menu rahmah ni baguslah diperkenalkan. Cumanya kalau di peringkat kerajaan tu rasanya kena tengok dasar yang lebih besar lah. Tengok dasar yang lebih besar. Kemudian menyediakan platform-platform yang terbaik untuk peniaga-peniaga. Mencari jalan untuk peniaga-peniaga boleh menurunkan harga barang lah. Jadi pada end user tu kita dapat peniaga-peniaga boleh menurunkan harga barang selaras dengan dasar-dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan. Menu rahmah merupakan hidangan seimbang merangkumi nasi, satu pilihan protein iaitu ayam atau ikan dan sayuran. Restoran yang terlibat dalam program itu ialah ahli daripada 7 persatuan antaranya PRESMA, Persatuan Pengusaha Restoran India Malaysia, Primas serta Persatuan Pengusaha Tom Yum Malaysia. Pelaksanaan program itu juga membabitkan ahli Persatuan Pemilik Kedai Kopi Malaysia Singapura MSCSPGA, Persatuan Peruncit Bumi Putra Malaysia BRO, Persatuan Rangkaian Runcit Malaysia MRCA dan Persatuan Peruncit Malaysia MRA. Seorang pemuda mengorbankan usia mudanya untuk menjaga ibu yang sedang terlantar sakit kanser payudara tahap 4 di Kampung Bukit Kubang, Jambu, Kuala Terengganu. Muhammad Zuhaili Rejab Rasli, 22 tahun, berkata dia terpaksa berhenti kerja sebagai pembantu kedai makan demi memberi tumpuan kepada ibunya, Zuraida Ibrahim, 50 tahun. Menurut Muhammad Zuhaili, dia memikul tanggungjawab sebagai anak sulung memandangkan bapanya, Rasli Abdullah, telah meninggal dunia akibat serangan jantung pada tahun 2017. Dia juga perlu menguruskan adiknya Nur Aina Amni Rasli, 12 tahun, yang masih berada di tahun 5 Sekolah Kebangsaan Durian Burung, Kuala Terengganu. Saya terpaksa berhenti kerja lah sebab nak jaga mak saya.
adik-adik kecil lagi yang nak sekolah. Saya nak urus mak saya, tukar paper, mandi semua. Lak-lak mak ni susah lah adik-adik kecil lagi. Muhammad Zuhaili Rejab berkata, ibunya terlantar sakit di atas katil setelah sebulan disahkan menghidap kanser payudara tahap 4 pada Oktober tahun lalu. Keluarganya kini bergantung harap kepada adik keduanya, Muhammad Aslam Syakirin, 20 tahun, yang bekerja sebagai pembantu kantin sekolah dengan pendapatan RM1,200 sebulan. Selain itu, katanya, mereka juga bergantung dengan bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan pencen penakat Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkiso berjumlah keseluruhan RM450 sebulan. Mak sakit sejak bulan 10 tahun lepas. Banyak perlukan kos lah. Belanjaan, bantuan hak adil dah pun tak mencukupi lagi. RM1,500 sebulan. Tak mencukupi lagi lah. Untuk beli paper, susu dan sebagainya lah. Bawa keperluan mak ni. Sementara itu, Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Taman Setia Abdul Khalid Osman berkata, pihaknya akan berusaha membantu meringankan beban Zuraida sekeluarga termasuk mendapatkan bantuan tabung Darul Iman. Ini JPKK Taman Setia sudah bagi katil dari Jabat Dong, dan sekarang ni kita akan uruskan pula untuk tabung Darul Iman. Dengan kita mintalah dengan medical check up semua tu untuk memudahkan urusan Kak Zuraida ni untuk penyakit kanser ni. Orang ramai yang bersimpati boleh menghulurkan bantuan menerusi akaun Bank Simpanan Nasional Zuraida Ibrahim bernombor 11-110-100-1074-532 atau menghubungi Muhammad Zuhaili Rejab di talian 011-129-84319. Kanser bukan sahaja memberi kesan negatif kepada pesakit, malah ia turut memberi kesan negatif termasuk dari aspek psikososial dan ekonomi kepada keluarga serta pembangunan ekonomi negara. Sempena Hari Kanser Sedunia yang disambut di seluruh dunia pada 4 Februari setiap tahun, Berita Al-Hijrah menemu ramah Pengerusi Persatuan Kanser Survivor Malaysia CSM bagi mengetahui secara lebih terperinci tentang cabaran yang dilalui pesakit kanser terutama ketika pandemik COVID-19. Pengerusi CSM Zuraini Kamal berkata, pesakit kanser berdepan cabaran besar kerana rawatannya yang panjang dan menyakitkan serta menelan belanja yang besar. Kanser ni dia bukan penyakit biasa-biasa, rawatannya panjang, menyakitkan dan dia juga memerlukan kewangan yang besar, belanja yang besar. Jadi kadang-kadang pesakit memerlukan kumpulan sokongan nak bercakap face to face. Dia kalau buat program secara orang kata alam maya ni dia tak sama. Pesakit memerlukan sokongan, memerlukan nasihat, memerlukan bimbingan. Jadi sewaktu tempoh fasa COVID dulu, kita tak berpeluang nak buat program bersemuka. Kita cuba pergi juga mana-mana kes tapi tak banyak. Menurutnya, dalam mengharungi rawatan, pesakit kanser memerlukan kumpulan sokongan dan berjumpa rakan senasib untuk berkongsi pengalaman. Menurut Zuraini, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah menyediakan perkhidmatan rawatan dan penjagaan yang terbaik serta berkualiti untuk pesakit-pesakit kanser. Namun tidak dinafikan wujud ketidaksamaan dalam penjagaan dan rawatan kanser di negara ini. Menurutnya, kebanyakan perkhidmatan tertumpu di pusat-pusat bandar dan sukar untuk dicapai oleh pesakit yang tinggal jauh dari bandar atau di pedalaman. Malah katanya rata-rata pesakit kanser memerlukan kewangan yang banyak untuk kos rawatan, perbelanjaan ulang-alik ke hospital dan ubat-ubatan pula harganya terlalu mahal. Saya sebagai pesakit kanser, saya melalui apa yang hampir kesemua kami lalui. Kami kehilangan pekerjaan, kami kehilangan pendapatan, sedangkan kami mempunyai tanggungjawab. Ada anak-anak yang bersekolah, mungkin ada yang kena bayar sewa rumah, ada yang kena bayar loan rumah, loan kereta. Jadi bila you dapat sakit kanser ni rawatan dia panjang.
You kena berulang-alik ke hospital, itu dah kos. You kena tinggalkan pekerjaan kalau orang yang berniaga. Dan ini adalah antara cabaran hebat kami ialah untuk meneruskan rawatan kerana ramai orang yang tangguh kerana dia fikir dia perlu pergi kerja. Kalau tak pergi kerja, kena buang kerja. Kami turut mendekati 2 pesakit kanser yang ada di antaranya menghidap kanser yang amat jarang dikesan. Menurut adik Nurul Husna Muhammad Razi, 21 tahun, dia tidak dapat menamatkan pelajaran dalam bidang kemahiran jahitan selepas disahkan menghidap kanser inflammatory myofibroblastic (IMT). Katanya, ketumbuhan itu wujud di antara bahagian hati dan jantungnya sehingga menyukarkan dia untuk bergerak dan melakukan aktiviti harian. Menyingkap kembali, adik Nurul Husna berkata penyakit itu mula dikesan ketika dia berada di semester kedua di Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Jitra, di mana pada mulanya dia sering batuk dan penat sehinggalah pada satu hari batuknya mengeluarkan darah. Bimbang keadaan kesihatannya, Nurul Husna dibawa bapanya ke Hospital Sultan Abahiyah HSB Alostar untuk pemeriksaan. Doktor yang merawatnya telah memintanya untuk merujuk kepada pakar dan memaklumkan dia terpaksa menjalani pembedahan membuang sebelah paru-paru kanannya selain perlu membuang separuh ususnya. Ini kerana ketulan kanser yang berada di antara paru-paru dengan jantung menyebabkan pembedahan itu terpaksa dilakukan segera. Yang ni antara yang pertama dekat dunia ni memang payah nak jumpa lah. Dia kata doktor pun kalau bagi tahu doktor pun mungkin ada yang tak tahu apa dia IMT tu. Dia kata nak lebih ni tengok dekat Google lah cari tengok. Ni pun macam tu lah tak, sebab dia tak ada upaya jumpa kan. Dugaan kanser turut dialami Rohani Ahmad 40 tahun. Menurut Rohani, kanser thyroid yang dihidapinya mengakibatkan dia terpaksa menggugurkan kandungan anak keempatnya. Katanya, dia yang hanya bekerja sebagai pembantu kedai makan terpaksa berulang-alik dari rumahnya di Temengau, Kuala Kedah ke Hospital Pulau Pinang HPP setiap minggu untuk melakukan rawatan kemoterapi. Menurut Rohani, kanser thyroid dikesan pada tahun 2018 selepas mendapati terdapat benjolan di lehernya. Dan susulan itu, Rohani terpaksa menjalani pembedahan membuang peti suara. Lepas tu terpaksa gugurkan kandungan lah sebab antara dua pilihan tu lah. Antara ibu atau anak. Kalau kata teruskan mengandung, anak tak sihat lah. Doktor kata risiko ada dua. Ibu sakit, anak sakit, lagi teruk lah dengan kita pendapatan tak tentu. Jadi kami redha, terpaksa cuci lah kandungan tu. Lepas tu, lepas operation, kena ulang alik Penang pula. Suami terpaksa berhenti kerja lah sebab kerja dengan orang kan. Kanser merupakan satu daripada penyakit tidak berjangkit atau NCD yang merupakan penyebab kematian kedua tertinggi di dunia dengan jumlah kes dan kematian yang meningkat setiap tahun. Kebakaran hutan ragut nyawa. Jelajah Ehsan Rakyat atau JER 2.0 mencatat nilai jualan sebanyak 1.4 juta ringgit dalam tempoh 2 minggu pertamanya. Penganjurannya membabitkan lebih 100 lokasi. Menurut Exko Infrastruktur dan Pertanian Negeri Selangor, Izham Hashim, jualan barangan keperluan kelolaan Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS memberi penjimatan kira-kira RM500,000 kepada rakyat. Katanya program JER 2.0 itu dilaksanakan bagi meringankan beban warga Selangor dalam berdepan kenaikan harga barangan asas dan kos sara hidup yang semakin tinggi pasca pandemik. Daripada harga pasaran 30% diskaun lah secara purata. Macam ikan RM6. Kalau biasanya kalau beli dalam RM8 atau RM9. Telur ayam kalau biasanya RM13 kita jual RM10. Ayam yang murah lah sebab apa ayam kita jual RM10. Dia di saiz dia lebih kurang 1.8 2 kilo begitu ya. Kita jual RM10 saja. Minyak masak RM25 yang kalau ke pasaran hampir mencecah RM30. Sekali belian ni dia boleh save dalam RM50. RM50. Kalau dia beli semua each one item one dia boleh save dekat RM50. Beliau berkata demikian kepada media selepas melancarkan program Jelajah Ehsan Rakyat 2.0 di Ampang pagi tadi
Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS berkata mereka telah menyediakan peruntukan sebanyak RM20 juta bagi program ini. Tambahnya lagi, sasaran hasil jualan akan mencecah RM20 hingga RM24 juta. Bagaimanapun, ia bukan matlamat utama PKPS. Sebenarnya untuk hasil jualan ini itu bukan matlamat kita. Bukan matlamat kita untuk hasil jualan. Tak kira dia melibatkan 20 juta ke 30 juta ke hasil jualan. Yang penting adalah dari segi peruntukan dan juga subsidi yang akan diberikan kepada rakyat untuk meringankan beban rakyat itu sendiri. Satu tagline kita sebenarnya dari rakyat kepada rakyat sebenarnya. Apa yang kita dapat sebelum ini dari segi kita sebagai JLC untuk kita pulangkan balik kepada rakyat dengan harga subsidi dan juga dengan harga yang berpatutan dan kita mudahkan rakyat. Okay? Sebagai salah satu daripada inisiatif Kerajaan Negeri Selangor. Sebanyak 6 barang keperluan asas yang telah ditawarkan kepada rakyat dengan harga yang lebih murah, antaranya ayam, daging, telur, ikan, beras dan minyak masak. Program itu bermula pada bulan Januari dan dijangka akan berlangsung hingga penghujung Jun ini. Untuk rekod, Jelajah Ihsan Rakyat JER sebelum ini telah memberi manfaat kepada 2 juta rakyat di negeri Selangor dengan perkhidmatan sebanyak 4.8 juta ringgit melibatkan 711 lokasi di Selangor. 13 individu dilaporkan maut susulan kebakaran di hutan yang melanda beberapa wilayah di Chile, Amerika Syarikat. Bencana itu turut menjejaskan lebih 100 kediaman penduduk selain 47,000 hektar hutan musnah sejak kebakaran mula tercetus Rabu lalu. Seorang anggota bomber wanita serta juruterbang dan mekanik helikopter yang sedang memadamkan kebakaran antara yang maut dalam nahas tersebut. Terdahulu 4 orang awam dilaporkan terbunuh. Ketika ini, terdapat 178 kebakaran hutan yang marak di Chile, meliputi kira-kira 8,000 hektar tanah. Presiden Gabriel Boric memutuskan untuk menangguhkan cutinya untuk melawat kawasan yang terjejas, di mana terdapat kira-kira 204 kebakaran aktif dan daripada jumlah itu, 56 kawasan berada dalam situasi luar kawalan. Kira-kira 2,300 anggota bomber terlibat dalam usaha memadamkan kebakaran hutan. Chile mengisytiharkan bencana di beberapa wilayahnya selepas gelombang haba luar biasa yang mencetuskan kebakaran hutan. Pengisytiharan bencana membolehkan sumber tambahan disediakan untuk menangani kecemasan. Gelombang haba dengan suhu mencecah 40 darjah Celsius menimbulkan kebimbangan berulangnya bencana 2017, di mana kebakaran berleluasa di wilayah yang sama menyebabkan 11 orang maut, memusnahkan 1,500 rumah dan menjejaskan 467,000 hektar hutan. Sekian untuk malam ini. Jangan lupa Berita Al Hijrah turut berada di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Juga layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saksikan aksi mendebarkan terjunan bebas dari Menara KL sempena KL Tower International Jam Malaysia 2023. Saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum dan selamat malam.